Okey, seterusnya kita akan sambung dengan kaedah yang kedua, iaitu kaedah penghapusan. Okey, tengok pada contoh yang pertama. Dia bagi 5x tambah 7y sama dengan 9. So, ini adalah persamaan yang pertama. 3x tolak 7y sama dengan negatif 17. So, ini adalah persamaan yang kedua. So, bila kita nak hapuskan ni, kita kena susun dia selari lah. 5x tambah 7y sama dengan 9. Okey, selari maksudnya 5x dengan bawah dia 3x. Tolak 7y sama dengan negatif 17. Okey, so bila kita nak hapuskan ni, kita cari yang mana yang mudah. Okey, 5x, 3x atau 7y dengan 7y. So, of course kita ambil yang sama ni lah, 7y dengan 7y. Okey, so kita tengok 7y negatif 7y. Okey, so kita gunakan operasi sama ada tambah atau tolak untuk pastikan dia dapat kosong dekat sini. So, kita tengok 7y. Okey, let's say kita buat tambah dulu. Tambah negatif 7y. Okey, so awak akan dapat berapa? Positif jumpa negatif, kita akan jadi negatif, betul. So, 7y tolak 7y, awak akan dapat kosong. Jadi, kita tahulah dekat sini kita gunakan operasi tambah. Okey, so 5x tambah 3x, kita akan dapat 8x. Okey, 7y tambah jumpa tolak, dapat jadi tolak kan? So, kosong kan? So, sama dengan 9 tambah negatif 17, kita akan dapat negatif 8. Okey, so sini tadi kosong dah lah. So, yang tinggal 8x sama dengan negatif 8. Okey, so 8x sama dengan negatif 8. Okey, so x sama dengan negatif 8. 8 ni pindah sini, dia akan jadi operasi bahagi. So, x sama dengan negatif 8 bahagi 8. X sama dengan negatif 1. Okey, langkah seterusnya, bila kita dah dapat x, kita perlu cari nilai y. So, gantikan x sama dengan negatif 1. Masukkan dia ke dalam mana-mana persamaan. Persamaan 1 boleh, persamaan yang kedua pun boleh. Okey, let's say kita masukkan dalam persamaan yang pertama. So, 5x tambah 7y sama dengan 9. Okey, so gantikan dia. X sama dengan negatif 1 ni, masukkan dia ke dalam persamaan ni. So, 5x dia adalah negatif 1 tambah 7y sama dengan 9. So, 5 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 5 tambah 7y sama dengan 9. Okey, so 7y sama dengan 9. Negatif 5, bila kita pindahkan dia ke sebelah kanan, kita akan dapat positif 5. So, 7y sama dengan 9 tambah 5 dapat 14. So, y sama dengan 14 bahagi dengan 7. Jadi, dapat y sama dengan 2. Okey, jadi apabila x sama dengan negatif 1, y sama dengan 2. Okey, alright. Okey, seterusnya contoh yang kedua. 5x tolak 2y sama dengan 2. Ini adalah persamaan pertama. 3x tolak 4y sama dengan 18. So, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, so bila kita nak hapuskan, kita cari nombor yang sama, kan? Tapi dekat sini kita tengok tak ada pun yang sama. 5x, 3x, 2y dengan 4y. So, tak ada pun yang sama. Okey, tapi jangan risau. Apa yang awak boleh lakukan, awak darabkan dia supaya awak dapat nombor yang sama. Okey, maksud saya bila macam ni, 5x dengan 3x. Nak darab berapa untuk dapat yang sama? Okey, 2y dengan 4y. So, nak lebih mudah, kita ambil yang persamaan pertama ni, kita darabkan dengan 2. Okey, saya nak dia punya 2y ni sama dengan 4y. So, saya darabkan dengan 2. So, 5x darab 2, saya akan dapat 10x. 2y darab 2 dapat 4y. So, 2 darab 2 dapat 4. Semua awak kena darabkan lah maksudnya. Okey, so ini tadi adalah persamaan pertama saya. Okey, so sekarang ni barulah kita boleh hapuskan dia. So, 10x tolak 4y sama dengan 4. Dengan 3x tolak 4y sama dengan 18. Okey, so sekarang ni kita dah nampak dah 4y dengan 4y. So, kita tengok dekat sini.
Macam mana kita nak jadikan dia kosong? Sama ada tambah atau tolak. Okey, so let's say kita buat tambah dulu. Negatif 4y tambah negatif 4y. So kita akan dapat berapa? Okey, so tambah tolak dia akan jadi tolak. So awak negatif 4y tolak 4y. So awak akan dapat negatif 8y. Okey, adakah kita dapat kosong? Tak dapat. So bukan tambah lah. Maksudnya dekat sini kita buat tolak. Okey, negatif 4y tolak negatif 4y. Okey, negatif akan jadi positif 4y. Okey, negatif 4y tambah 4y. Okey, kita akan dapat kosong. Jadi operasi yang kita buat adalah operasi tolak. So dekat sini mesti tolak. Okey. So 10x tolak 3x awak akan dapat 7x. So sini tadi dah hapus dah lah, kan? Dah dapat kosong. So 4 tolak 18 kita akan dapat negatif 14. Kan? So 7x sama dengan negatif 14. So x sama dengan negatif 14. Okay, 7 dekat sini pindah ke sebelah kanan akan jadi operasi bahagi. So x sama dengan negatif 14 bahagi 7. Kita akan dapat negatif 2. So bila dah dapat x sama dengan negatif 2, gantikan dia ke dalam persamaan. Okay, so persamaan satu boleh, persamaan yang kedua pun boleh. Okay, let's say saya letak dalam persamaan kedua. So 3x tolak 4y sama dengan 18. So x adalah negatif 2. So 3 negatif 2 tolak 4y sama dengan 18. So 3 darab negatif 2 kita akan dapat negatif 6 tolak 4y sama dengan 18. So negatif 4y sama dengan 18. Negatif 6 pindahkan dia ke sebelah kanan, kita akan dapat positif 6. So negatif 4y sama dengan 18 tambah 6 kita akan dapat 24. So y sama dengan 24 bahagi negatif 4. So y sama dengan negatif 6. Jadi apabila x sama dengan negatif 2, y sama dengan negatif 6. Okey. Okey, so lagi sekali saya tunjuk contoh yang ketiga. So 3m tolak 4n sama dengan 10. So ini adalah persamaan 1. 3m tolak 2n sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. So kita tengok mana yang kita nak hapuskan. Pertama kita cari dulu mana yang sama. So 3m dengan 3m. Okey. So 3m tolak 4n sama dengan 10 dengan 3m tolak 2n sama dengan 8. Okey. So yang sama 3m dengan 3m. Okey, nak buat tambah atau tolak supaya dia dapat kosong. So 3m tambah 3m dapat 6m. Okey, tak dapat kosong. Jadi dia adalah tolak. So 3m tolak 3m, so awak akan dapat kosong lah. So kita tahu dekat sini mesti tolak. Okey, so 3m tolak 3m, so sini dah hapus dah. So negatif 4n tolak negatif 2n. Okey, negatif 4n tolak negatif 2n. Dapat berapa kat sini? Okey, so negatif-negatif dia akan jadi positif 2n. So negatif 4 tambah 2. Hutang RM4, bayar dengan RM2. So kita ada lagi hutang RM2. Maksudnya dia negatif 2n. So sini ada balance negatif 2n. Okey, 10 tolak 8 kita akan dapat 2. Okey, so n sama dengan negatif 2, pindahkan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi, kan? So 2 bahagi negatif 2. Jadi n dapat negatif 1. So gantikan. Lepas dah cari n, kita perlu cari m. Okey, so gantikan n negatif 1, kita masukkan ke dalam mana-mana persamaan. Persamaan 1 boleh, persamaan yang kedua pun boleh. Okey, let's say saya masukkan dalam persamaan yang pertama. So 3m tolak 4n sama dengan 10. So 3m tolak 4, so n dia adalah negatif 1 sama dengan 10.
So 3M. Negatif 4 darab negatif 1. So kita akan dapat positif kan. Negatif jadi positif. 4 darab 1 dapat 4 sama dengan 10. Okay. So 3M sama dengan 10. Okay, kat sini positif 4. Bila kita pindahkan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 4. So 3M sama dengan 10 tolak 4. Kita akan dapat 6. So M sama dengan 6 bahagi 3. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi apabila M sama dengan 2, M sama dengan negatif 1. Okay, boleh?